Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada ilahi kita dapat bersama-sama dalam seminar penyelidikan Serai 2021 anjuran IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Alhamdulillah, saya Muhammad Cik Majid dari IPG Kampus Tamizan Besar Terengganu akan membentangkan kajian yang berjudul Cerita dalam Sajak melalui analisis pragmatik. Baiklah para penonton yang dihormati sekalian, saya juga membentangkan abstrak untuk memudahkan para penonton untuk memahami keadaan yang seterusnya. Baik, kita teruskan lagi dengan pengenalan. Jadi sajak ialah penglahiran perasaan seseorang dalam bentuk seni kreatif, ya. Jadi penglahiran seni melalui susunan kata yang indah dinamakan sajak, ya. Keindahan susunan kata dalam bait sajak itu dinamakan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sajak mencakupi metafora, personifikasi, simile, sinkof, peribahasa, ironi, hyperbola dan seumpamanya. Ada banyak lagi, termasuk juga peribahasa dan sebagainya. Baik, gaya bahasa ini dinamakan bahasa figuratif, ya, ataupun saya namakan BF nanti, ya. Menurut Mary Fatimah 2012-116 dalam Nur Hashimah Jalaluddin 2003, BF sangat sukar dipahami makna, makna iaitu makna implisitnya, makna terselindung. Di samping BF itu sendiri tidak mematuhi prinsip kerjasama Grice dalam implikator ataupun dalam ujaran. Baik, implikator pula ialah ujaran yang bermanifestasi. Kajian juga berkaitan dengan kesusastra ini telah banyak dijalankan oleh pengkaji-pengkaji tempatan dan dua negara. Saya menambahkan lagi kerancakan kajian bahasa figuratif di Malaysia. Limitasi kajian ini saya pilih sajak cerita dalam sajak hasil tulisan Nawawi Muhammad. Mengapa saya pilihnya? Sebab sajak ini memenangi hadiah utama sastra utusan Public Bank 1989 dan disiarkan dalam Mastika pada Disember 1989. Sajak ini juga pernah mendapat ulasan daripada pembaca, maknanya pembaca juga berminat dengan sajak ini. Kemudian gaya kehidupan juga sama antara penulis dan pengkaji, hanya bahasa figuratif sahaja, dan kajian ini berdasarkan kepada teori relevan, iaitu satu teori yang terdapat dalam analisis pragmatik. Okey, kajian lepas berkaitan dengan teori relevan telah dilaksanakan oleh Asmah Haji Omar. Selain itu Darus Ahmad, Nur Hashimah Jalaluddin, Tam Mek Leng, Jamaliah Muhammad Ali dan Mary Fatimah. Hanya kajian sastra dijalankan. Selain itu kita lihat juga kajian lain ialah oleh Salmah Jabar, Maslida Yusof, Muhammad Fauzi Jumingan juga dan juga Hasmida Hasan. Kemudian Mary Fatimah juga telah menjalankan kajian TR dalam genre sastra sajak. Metodologi kajian ini ialah kajian kualitatif, iaitu berbentuk huraian. Manakala data analisis kajian ini saya ambil hanya 3 sahaja bahasa figuratif, iaitu yang pertama ialah meniti batas pengalaman kanak, iaitu perlambangan. Yang kedua, sesekali peristiwa berpakat kumpul, personifikasi. Dan yang ketiga ialah lebih daripada kurikulum sepadu hidup berkampung. Teori relevan ini menjelaskan ciri-ciri proses mental yang terlibat dalam peninterpretasian ujaran bermakna seperti dijelaskan oleh Blackmore 1992. Dalam teori relevan ini terdapat konsep kod, inference dan andaian, yang memainkan peranan penting dalam proses penerbitan makna implisit daripada ujaran penutur ataupun bait sajak.
apa yang dikatakan inference ialah kesimpulan yang dibina oleh pendengar, manakala konteks ialah andaian tentang dunia yang dibina secara psikologi oleh pendengar, seperti ujaran terdahulu, masa hadapan, hipotesis saintifik, atau kepercayaan keagamaan, kenalan lucu, andaian tentang budaya, ataupun juga kepercayaan. Penonton maya yang saya sayangi, kita masuk pada perbincangan kita, menganalisis data yang pertama, iaitu data 1, meniti batas pengalaman masa kanak. Figuratifnya ialah bahasa perlambangan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelum ini, bahawa kita ada 4 langkah. Jadi langkah yang kedua ialah kita melihat pada makna linguistik, ataupun makna secara luaran. Belum lagi kita masuk pada makna implisit. Jadi apa yang dikatakan meniti ialah berjalan di titi, berjalan di lorong, menjalani, mengharungi, menjalar, merebak. Itu yang dikatakan meniti. Manakala maksud batas ialah garis pinggir sesuatu bidang, atau kita kata paras sesuatu yang paling tinggi hingga ataupun sampai. Kemudian pengalaman, apa yang dialami, ataupun dirasai, ditempuhi. Kemudian masa ialah waktu, ketika, jangka waktu tertentu, manakala kanak ialah budak, sama ada lelaki atau perempuan yang masih kecil. Baiklah, itu dari segi makna linguistik. Kita seterusnya kita masuk pada kod yang kita perlukan. Kod di sini ialah pengalaman. Jadi pengalaman, lalu kita lihat pula pada inference. Apabila kita katakan pengalaman, maka inference-nya kita kata kaya. Selain kaya ialah berpengetahuan. Dan seterusnya antara kita, apabila kaya, apabila berpengetahuan, maka sudah tentu bagi orang ialah sudah tua, agak lanjut usia, dan banyak ilmu. Kemudian berada di luar kawasan atau kampungnya, ataupun berhijrah, sebab berhijrah juga boleh menambah pengalaman. Okey, selain daripada itu, kita juga ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan daripada perlambangan ini. Sebagai contoh, dalam saja itu, gelek para buah getah, satu permainan. Gelek para, seakan-akan permainan bowling lah, bowling tampin sekarang. Kemudian main galah panjang, semua orang tahu bermain galah panjang. Seterusnya 7 lubang butir getah, main butir getah. Ataupun gerak buah gurah. Seterusnya lumba lari kaki tempurung, tapak gajah. Baik, itu dari segi maklumat tambahan. Maklumat tambahan berikut ialah daripada Encik Hanif Muhammad Nur dalam berita harian 17 November tahun 2000, dengan mengatakan bahawa soalnya, adakah permainan mengubah segalanya, atau kita yang lupa pada hak dan warisan sehingga menerima tanpa tentangan segala peralatan moden yang mendidik generasi muda ke arah keganasan dan kebinasaan. Ini memerlukan renungan untuk menoleh ke belakang dan menilai diri. Adakah segala permainan dicipta untuk kita kini sesuai dengan perkembangan jiwa mereka? Ataukah kita sendiri salah kerana mengajar kebendaan sehingga lupa seni dan budaya sendiri? Hasil tadi kita lihat bahawa proses penguatan telah berlaku kerana adanya maklumat tambahan yang dibekalkan kembali dalam cerita ini, iaitu disuburi budaya kampung, dihibur mainan tradisi. Itu kita katakan bahawa melambangkan pengalaman lama, kemudian sebagai orang yang banyak pengalaman, kaya dengan pengalaman, dapat mentafsir pengalaman itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Pengalaman itu sangat berharga.
Tuan moderator yang dikasihi, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan data yang kedua. Data 2, sesekali peristiwa berpakat kumpulkan. BF-nya personifikasi, ya. Personifikasi ialah sesuatu yang diberi sifat manusia, Jadi jenis BF ialah personifikasi. Jadi secara biasanya kita katakan makna linguistik ialah sesekali, iaitu kadang-kadang, ada kalanya. Kemudian peristiwa, kejadian, sesuatu yang berlaku. Berpakat, muafakat. Seterusnya kumpulkan, mengambil ataupun kita mengutip dengan benda yang berselerak. Seterusnya kita lihat pula data dengan kita lihat pula dari segi analisis teori relevan, ya. Data sesekali peristiwa berpakat kumpulkan. Kod kod di situ ialah peristiwa. Inference kita kejadian. Andaian yang pertama ialah berlaku sesuatu dahulu, kemudian menarik perhatian, memberi inspirasi masa depan, ataupun juga menjadi kenangan. Jadi di sini dapat kita katakan bahawa sesekali peristiwa berpakat kumpulkan dapat dijelaskan ataupun kita katakan bahawa andaian awal ini telah memberikan kesan konteks awal, yang diperlukan. Makna kita perlu konteks sesuatu andaian. Jadi di sini makna implisit atau makna kepada baik itu belum dapat kita berikan, sebab kita masih lagi memberi andaian untuk kita bina inference. Okey, maklumat baharu perlu bagi menyempurnakan pencarian makna itu. Kita kena ada maklumat baharu, maklumat lain, Jadi peranan proses penguatan dalam kesan konteks ini diperlukan, sebab kita tahu bahawa dalam teori relevan ini ada konteks, kesan konteks dan nyah taksa. Okey, seterusnya Nasimah dia mengatakan bahawa penguatan sesuatu maklumat. Penguatan maklumat ialah proses apabila andaian awal pendengar dapat dikuatkan dengan maklumat baharu. Maknanya kita ada maklumat yang diperlukan seterusnya, barulah makna itu dapat kita berikan. Okey, terdapat lebih daripada satu andaian yang boleh diterima pakai dengan kata ujaran seterusnya yang menjadikan konteks itu lebih bermakna. Data ketiga iaitu lebih daripada co-curriculum sepadu hidup berkampung. Jenis BF ialah perbandingan. Secara bahasa linguistiknya, dalam BF perbandingan ini lebih melampaui had yang sepatutnya daripada mengaitkan atau menghubungkan co-curriculum, aktiviti atau kegiatan yang dijalankan dalam bilik darjah sepadu, sebati ataupun terjalin, hidup, bernyawa, bernafas, merupakan imbuhan, kampung tempat tinggal ataupun kolot, tempat tinggal. Itu dari segi makna linguistik. Seterusnya kita lihat makna analisis teori relevan berdasarkan data 3. Okey, kodnya ialah co-curriculum. Apa yang kita nak bincangkan ialah co-curriculum. Inference akan di aktiviti dijalankan di luar bilik darjah. Inference kita, andaian kita yang pertama ialah aktiviti yang dipelajari di luar bilik darjah, kerjasama, pengalaman ataupun diajarkan pada waktu lapang. Baik, sebagaimana yang kita tahu bahawa aktiviti co-curriculum itu melambangkan perbuatan atau aktiviti di luar curriculum, yang berdasarkan kepada curriculum kita, Seterusnya, pahit pengalaman tetapi manis hari ini telah memberikan gambaran kita tentang rasa. Walaupun kita pahit mendapatkan pengalaman di luar waktu bilik darjah,
sebagai sesuatu yang amat menyukarkan, namun kita merasakan pengalaman itu amat manis pada masa akan datang, sebab pengalaman bukan boleh dibeli dengan RM1. Pengalaman dapat kita nikmati dengan kita sendiri mengalami. Jadi inference, kita telah membentuk satu inference. Seterusnya, dalam hal ini telah berlaku satu penggabung jalin maklumat yang dibuat secara pembetulan seperti yang dijelaskan oleh Hasmida 2010. Baik. Jadi di sini maksud implisit yang disampaikan oleh penyair Nawawi Muhammad dalam pahit pengalaman tapi manis hari ini, sebenarnya bukanlah pengalaman itu pahit. Sebenarnya beliau menceritakan pahit pengalaman yang lepas tapi manis pengalaman pada masa hadapan. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Kemudian hari ini juga dapat dijelaskan oleh Hasmida 2010 bahawa bait ini menghubungkan dua klausa. Pada klausa pertama, penyair ini membuat pernyataan yang pemahaman yang dilaluinya pahit. Kemudian beliau sekali lagi membetulkan pengalaman itu adalah manis. Maknanya pada peringkat awal kita boleh mengenali bahawa pengalaman itu pahit, tapi di sebalik pahit itu, pengalaman yang pahit itu dapat kita gunakan dan boleh menghasilkan pengalaman yang manis. Oleh yang demikian, pembetulan yang dijelaskan oleh penyair tadi, iaitu pahit pengalaman tetapi memanis hari ini, sebab kata orang pengalaman itu guru yang hebat. Oleh itu penyair Nawawi Muhammad menguatkan kata itu. Seterusnya, ujaran itu memberi kepada kita kos memproses yang mudah, sebab dalam mentafsir sesuatu ujaran itu bahawa kos memproses juga perlu kita ambil kira. Seterusnya kita masuk pada bahagian akhir, iaitu kesimpulan. Bahawa pengaplikasian teori relevan dalam BF telah memudahkan pemahaman makna implisit oleh pendengar daripada baik-baik saja. Seterusnya, penggunaan PR dapat menguraikan BF, perlambangan, personifikasi dan perbandingan dengan baik, menyeluruh dan deskriptif. Seterusnya, hasil kod inference dan andaian digunakan sepenuhnya untuk memudahkan melunaskan rasa emosi atau emotif pendengar. Baiklah, demikian sahaja pembentangan saya yang berjudul cerita dalam sajak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya pulangkan semula majlis ini kepada tuan moderators. Assalamualaikum.